Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi malam ni kita mulai ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma as-safinatu fakanat limasakin wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من
آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan, rajin-rajin bacalah surah Kahfi ni. Dan malam ni kita dah hampir dengan habis dah surah ni. InsyaAllah kita masuk sikit cerita yang terakhir yang ada dalam surah ini, yang kita sebut pada awal dulu. Ada 4 kisah yang Allah paparkan dalam surah ini. Ada kata 4, ada kata 5 di ini surah. Dan paparan yang akhir daripada kisah ini yaitu kisah Raja Zulkarnain. Walau bagaimanapun kita masih mengikut urutan cerita di dalam kisah yang ketiga, di mana berlaku perpisahan antara Nabi Allah Khidir alaihi salam dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, kerana Nabi Musa tidak dapat sabar dengan ujian-ujian yang Allah tunjuk kepada dia ketika dia nak berguru dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Akhirnya Tuk Guru sendiri kata kepada Nabi Musa, Nabi Khidir sendiri kata kepada Nabi Musa, "Hadza firaqu baini wa bainik, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra." Sekarang Musa, kita terpaksa berpisah. Hang tak boleh mengaji kat aku dah, sebab 3 kali dah hang langgar syarat. 3 kali dah aku kata hang tengok saja, jangan hang kata apa. Kalau hang tengok aku buat satu benda yang pada hang menyalahi syariat, tetapi aku minta kepada kamu, tengok saja, jangan komen apa. Tetapi Nabi Musa apabila dia tengok apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Khidir alaihi salam, di mana dia telah menebuk perahu yang sedang belayak sampai ke tepi pantai, dia tebuk. Sedangkan perahu itu perahu yang digunakan oleh 2 orang miskin lagi yatim untuk ambil upah tambang orang pi balik. Nabi Musa pun komen Nabi Khidir, "Kenapakah tuan buat begini? Bukankah ini suatu penginayaan dan suatu kezaliman yang tuan buat?" Akhirnya buat kali yang kedua, di mana lebih hebat daripada itu, Nabi Al-Khidir bunuh seorang pemuda yang belum sampai akil baligh, belum sampai baligh lagi. Maka Nabi Musa komen sekali lagi, "Kenapa kan tuan bertindak kejam sedemikian rupa?" Akhirnya sampai yang 3, ketika Nabi Allah Khidir bertindak membina semula tembok, itu kata satu riwayat, ataupun memperbaiki semula tembok yang runtuh, yang hampir-hampir runtuh, sedangkan penduduk di kampung itu tidak langsung mau menenamukan mereka berdua dan memberi makan kepada mereka berdua. Nabi Musa bertindak tanya, "Adakah tuan buat ini untuk nak ambil upah daripada mereka ini?" Akhirnya dah 3 kali dah tak sabar, Nabi Khidir kata, "Sekarang kita terpaksa berpisah, wahai Nabi Musa, dan sebelum kita berpisah, aku akan nyatakan kepada kamu satu demi satu terhadap perbuatan aku tadi, supaya engkau dapat berfikir tentang kewajaran tindakan aku itu." Ini dia. Amma as-safinatu فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك
ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini alasan Nabi Allah Khidir kenapa dia mengaibkan perahu dan orang kata mencongkeh. Itu bahasa congkeh, bahasa apa? Congkeh papan perahu itu bahasa apa? Karena Nabi Khidir kata perahu ini orang miskin, tuan dia ni miskin, dia tak ada kerja lain. Kerja dia ambil tambang. Ikut orang sana, ikut orang sini boleh tambang lah. Mereka ni susah. Dan tak lama nanti akan datang seorang raja yang zalim. Raja ni dia akan mai ke tepi sungai ni. Dia akan tengok mana ada perahu yang elok-elok. Raja ni akan rampas ambil kat dia. Sebab raja ni sekarang duk jalan ke tepi-tepi sungai, duk tengok mana ada perahu yang elok, cantik, dia akan ambil kat dia. Oleh sebab itu aku tebuk bagi nampak perahu ni ada cacat. Apabila cacat, raja tak ambil, depa boleh tumpang buat kerja cari nafkah. Kalau aku tak tebuk perahu ni tak ada cacat apa, sahih, raja yang zalim ni akan ambil perahu ni dan dia akan rampas. Depa ni pun tak boleh tumpang cari makan. Jadi untuk aku sayang kat depa, aku kesian kat depa, baik aku tebuk bagi nampak aib dan cacat. Fa aradtu an a'aibaha, aku nak bagi cacat perahu ni supaya raja tadi ni tak jadi ambil dan tinggal perahu ni boleh depa tumpang cari makan. Nabi Musa pun baru hangguk. Betul hak Nabi Khidir buat. Tapi dia tak tahu sebab Allah tak bagi kepada Nabi Musa ilmu ladunni. Dia tak tahu yang disebut oleh Imam An-Nawawi Al-Ghazali, ilmul mukasyafah. Ada kasyaf, dia boleh tengok tahu apa yang akan berlaku di depan dengan ilham yang Allah beri melalui ilmu yang Allah beri kepada Nabi Allah Khidir. Itu satu. Amma safinatu, kata Nabi Khidir, adapun perahu itu, perahu yang aku tebuk dia punya papan dia, body dia tu, fakanat limasakin, perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin ni. 2-3 orang, 2-3 beradik, budak-budak ni. Ya'maluna fil bahri, mereka ini duk kerja ambil tambang di laut itu, di sungai itu. Fa aradtu an a'ibaha, aku nak mengaibkan, mencacatkan perahu ini. Wa kana wara'ahum malikun, dan di depan mereka nanti ada seorang raja. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, dia akan merampas setiap perahu yang tidak ada sebarang kecacatan. Itu yang aku buat. Raja ni dalam kitab tafsir besar-besar, keturunan asalnya orang baik, keturunan daripada Nabi Allah Ishaq alaihi salam, raja ni. Tapi dia jadi kafir, dia jadi zalim, dia jadi jahat. Namanya mengikut kitab, namanya Hudad bin Budad. Nama pun sedap, Hudad bin Budad. Jangan duk buah nama cucu kapan. Hudad bin Budad. Dan adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin. Orang-orang miskin artinya ramai lah tu. Bukan perahu koperasi ni. Ini berkata perahu koperasi dah ramai. Dah ramai-ramai ni daripada 2-3 beradik ni, anak yatim, pak mereka tinggal
Tapi besar lah kepunyaan dua tiga beradik ni. Dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu aku bocorkan dia dengan tujuan untuk mencacatkannya, kata Nabi Khadir. Kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Ini raja zalim. Raja ni namanya Hudad bin Budad. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun budak pemuda yang aku bunuh, kata Nabi Khidir, Musa, aku bunuh budak pemuda yang belum balik tu, kerana budak ni pak dan mak dia orang beriman elok. Tapi budak ni dia besar sikit lagi dia akan jadi kafir. Apabila dia jadi kafir, dia akan menghasut ibu bapaknya untuk menjadi orang jahat, menjadi orang yang tak beriman pada Allah, kerana ibu dan ayahnya mungkin akan, kerana sayang kepada budak ni akan menjadi penyebab ibu dan ayah dia jadi orang jahat semula setelah mereka beriman. Sebab itu aku bunuh buang budak ni supaya Allah gantikan kepada dua laki bini itu anak yang baik, anak yang boleh membantu mereka untuk berjalan di atas dasar-dasar iman. Aku bunuh buang pemuda ni kerana dia akan menjadi penyebab kalau dia besar kepada kekufuran ayah dan ibu dia. Itu yang aku bunuh. Dalam kitab kata anak-anak ni kadang-kadang kerana kasih dan sayang ibu bapa menyebabkan pak itu akan diselewengkan oleh anak-anak. Amai. Sebab itu Nabi Allah Khidir bertindak bunuh bang. Dia tahu bahawa budak ni tahu pun dia akan terus kafir, baik dia mati sebelum akil balik lagi, sebab dia tak taklif syarak lagi. Kalau tahu dia akan jadi kafir, dia akan menghasut serta memujuk ibu bapa dia akan jadi kafir sama. Jadi biarlah aku bunuh. Dia ambil istilah dalam kitab kata irtikab akhaffad dararain. Ambil jalan hak tak berapa teruk. Bunuh budak ni dengan biar dia kafir, lepas tu hasut pak jadi kafir. Mana lebih teruk tindakan dia. Baik kita bunuh, kurang sikit dia punya orang panggil implikasi, kesan yang akan dibuat oleh budak ni. Sebab itu Nabi Allah Khidir bunuh bang. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala bagi ganti kepada ibu bapa ini anak lain yang lebih baik, yang lebih rapat dan lebih kasih sayang kepada ibu bapa. Wa ammal ghulamu, adapun pemuda itu yang aku bunuh tu, fakana abawahu mu'minain, kedua ibu bapaknya adalah orang-orang yang beriman. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, maka kami, kata Nabi Khidir, bimbang bahawa budak ini akan mendesak mereka, ibu bapa dia, melakukan perbuatan zalim, perbuatan yang zalim dan kufur. 5-9 di bawah. Yakni sebabnya Nabi Khidir membunuh pemuda itu kerana diketahuinya dengan ilham Allah Ta'ala bahawa si anak itu kafir lagi jahat, yang akan mempengaruhi ibu bapaknya yang beriman melakukan kejahatan dan kekufuran. Ini peranan anak jahat ni. Perasaan kasih sayang mereka kepadanya akan menyebabkan mereka terdorong menurut kemahuan anak mereka yang salah itu. Sebab itu biar tamatkan riwayat dia di sini.
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. Oleh itu yang kami bunuh dia tu, kami ingin dan berharap supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa. Ini anak yang beriman dan berakhlak mulia dan lebih mesra kasih sayangnya kepada dua ibu bapa. Itu yang kami bertindak bunuh. Nabi Musa pun hanggu, baru tahu. Kalau tahu awal dia tak komen. Yang ketiga, tembok yang runtuh dibangun semula pasal apa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasdi' alaihi sabra. Nabi Allah Khidir kata, adapun tembok yang aku perbetui balik tu, yang aku bina balik tu, kerana di bawah tembok ini ada harta yang disimpan oleh seorang yang beriman untuk anak-anak dia. Sekarang anak tu pak dia mati, anak dia anak yatim kecil lagi. Aku takut apabila tumbang sahaja tembok ini akan terbungkaklah harta-harta yang pak dapat tanam di bawah tu. Akhirnya orang akan curi, akan ambil, tak dan sampai kepada mereka yang masih kecil, yang masih yatim ni. Sebab itu aku bina lain, aku tolak bagi betul lain, supaya jangan terbungkak harta yang duduk di bawah tembok itu, supaya harta itu dapat dimanfaatkan oleh anak-anak mereka setelah anak-anak itu besar nanti. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Tadi budak yang Nabi Khidir bunuh tu dalam kitab, dia sebut nama budak itu Syam'un. Syam'un. Orang Melayu pun ada ni kat nama ni. Syam'un. Tahun 98 dulu kita, negara kita sambut sukan Commonwealth kan. Ada orang beranak masa tu, dia bubuh anak dia Muhammad Commonwealth. Tuan-tuan perasan tak ada satu ahli nasyid ke ahli orkes apa tu, antara anggota kumpulan lagu ni nama Ahmad Commonwealth. Tu dia tuan-tuan punya ta'assub pak. Tak beranak baru ni ibu Muhammad 5 pula. 6 Muhammad 6. Mak 6 baru tu. Bu nama ni pun ikut teradap. Orang Kelantan dulu dia minat Datuk Asri. Anak dia beranak pergi buh report balai polis Datuk Asri. Buh nama anak Datuk Asri. Polis kata tak boleh, ni Datuk ni orang bagi. Dia kata boleh saya nak buh nama anak saya. Datuk ni bukan boleh. Buh ni orang ni raja bagi. Dia kata boleh, tak boleh, buh juga. Tak mengaji lah tu, tak mengaji. Orang tak mengaji ni kadang-kadang kita ada cerita, kita duduk mengaji ni, kita duduk mengaji, Allah ajak kita
wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengaji, apapun bala yang menimpa, kita dengar, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa pun abang kata, depa tu rumah depa Rabban ribut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pipi habang kat dia main habang, inna lillahi. Kita hak mengaji ni inna lillahi lah, kita tahu dah tu bala kan. Dia kata depa bukan mati pun. Tu orang tak mengaji, dia ingat inna lillahi tu guna untuk orang mati. Nama abang kata abang jatuh mutu, kita buat inna lillahi wa inna. Ada kita bukan mati, luka sikit aja. Tak mengaji punya pasal terjadi macam-macam. Kita hak mengaji ni, apa pun Nabi kata, apabila kita terima apa-apa benda yang inna lillah lah, kita rojok balik, kita ni kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau lampu padam pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagi orang tak mengaji, dia ingat mati saja kata tu. Allahu akbar. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamain yatimain. Kita tengok tiga-tiga kisah yang Nabi Allah Khidir ni buat, semua membela kaum-kaum yang susah, bela orang miskin, bela anak yatim. Ini tindakan dia buat itu menjuruskan pada satu bentuk pembelaan, bukan dalam bentuk zalim bunuh orang, zalim tebuk perut orang, bukan kerana apa nak makan puji ke, tak ada kerja sangat duduk tolong orang, tak minta tolong pun tolong. Tapi dalam bentuk apa yang Nabi Allah Khidir buat ni, dalam bentuk suatu bentuk pembelaan yang dibuat oleh Nabi Allah Khidir. Tapi pembelaan itu tak nampak masa dia bertindak, tetapi ianya menjurus kepada satu bentuk pembelaan yang akhirnya benda itu ternyata dan terbukti bahawa apa yang dibuat oleh Nabi Khidir itu adalah untuk membela. Kalau dia tebuk perut tadi nak bela orang miskin, nak biar orang ni boleh tumpang cari makan. Kalau dalam bentuk bunuh budak tadi, nak bela ibu bapa dia, nak lepaskan budak itu sendiri daripada kena azab apabila dia kafir nanti. Dan dalam bentuk yang tiga, untuk nak membela anak-anak yatim supaya mereka jangan diinaya oleh penduduk-penduduk kampung mereka yang mungkin akan merampas harta mereka itu. Adapun tembok itu pula adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu. Bandar itu di dalam kitab dia sebut bandar itu nama Antakiyah. Dan di bawahnya, di bawah tembok itu ada harta terpendam. Dulu bukan ada bank apa semua. Lah boleh simpan bank, penama ya kan. Penama ni. Lah dulu bukan ada bank apa, bubuh bawah-bawah tembok. Yang orang tua-tua dulu bubuh dalam pasu, itu dia kata harta karun dan sebagainya. Karun duduk di Mesir tu timbul di sini macam apa? Harta orang dulu yang tanam takut jepun, takut apa, simpan sampai duit tu tak laku. Di bawahnya ada harta terpendam kepunyaan mereka, dan bapa mereka pula adalah orang yang saleh, orang yang baik. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat dari Tuhanmu kepada mereka. Tu yang aku tolong perbetul balik tembok tu. Dan ingatlah, aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Ingat aku buat tu, ingat aku buat, aku fikir-fikir diri buat. Tak. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. 61 di bawah, yakni segala perkara yang aku telah lakukan yang pada zahirnya menimbulkan kemusykilan
tidaklah aku melakukannya menurut pikiranku semata-mata, bahkan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, kata Nabi Khidir alaihi salam. Dengan ini berakhirlah kisahnya. Kemudian tuan-tuan, mai kisah pula seterusnya, kisah Raja Zulkarnain. Ini satu lagi kisah yang kita sebut di awal surah dulu sebagai pengajaran kepada orang yang berkuasa. Tak sat pengajaran kepada orang berilmu. Kalau kita ada ilmu sikit pun jangan duk bahasa banyak dah. Jadi lagu Nabi Musa dengan Nabi Khidir, banyak lagi hak Musa tak tahu yang Nabi Khidir tahu. Hak ni pula cerita Raja Zulkarnain ni ditujukan khusus kepada orang yang berkuasa memerintah bumi Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mereka jadi Raja Zulkarnain bertindak untuk orang panggil melepaskan rakyatnya daripada musuh-musuh dan berfikir untuk memberikan kehidupan yang baik kepada rakyat dia. Raja Zulkarnain. Zulkarnain ni maknanya, Zu makna yang mempunyai, Karnain dua tanduk. Raja Zulkarnain, raja yang ada dua tanduk. Depa pun duk khayal-khayal buat gambar orang buh tanduk macam tanduk kebau dua atas kepala. Dia kata ni Raja Zulkarnain. Maksudnya bukan ada tanduk, maksudnya dalam kitab disebut, maksudnya dua tanduk itu ibarat dunia ni duk celah dua tanduk, artinya dia memerintah seluruh dunia. Seolah-olah dunia tu duduk antara tanduk kanan dan tanduk kiri dia. Jadi dunia ni di antara dua tanduknya, berarti raja ni pemerintahannya cukup besar sampai seluruh dunia. Itu disebut lagi sampai masyriq, tari naik tari jatuh tu semua di bawah pemerintahan dia. Lebih hebat daripada mereka syarikat lagi raja ni. Tapi dia tidak zalim, dia tidak angkuh, dia tidak takabur, dia tidak ego dengan kuasa yang besar yang diberi, tapi kuasa itu digunakan untuk menolong, memberi kehidupan yang selesa kepada rakyatnya. Ini yang disebut di dalam surah ini, dalam cerita ini. Zulkarnain ni siapa? Zulkarnain dalam jejak Rasulullah itu, orang ni kata orang ni kata orang ni, ada kubuk kata di sini itu. Kita tak berapa penting itu. Siapa pun siapa belah. Tapi yang penting bagaimana raja ni menjalankan pemerintahan dia atas bumi. Hak tu penting. Dia nama apa tak penting. Aduh. Tapi daripada duk bincang, duk cari nama apa, tu tak apa penting. Kalau penting nama Raja Zulkarnain, tentu Allah bubuh nama di situ. Tapi oleh kerana nama tu tak penting, yang penting sikap dia dan tindakan dia yang perlu diteladani oleh pemerintah-pemerintah di dunia ini. Sebab itu Allah cerita tu, Allah tak cerita dia nama apa. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Zulkarnain. Siapa mereka? Iaitu orang-orang musyrikin Mekah. Tanya ni, tanya nak ambil tahu ke? Tak, tanya nak test saja, tengok Nabi ni reti tak reti cerita Zulkarnain ni. Zulkarnain dalam bahasa Parsi bermaksud hak asasi manusia atau human right. Beliau adalah manusia pertama yang membuat deklarasi hak asasi manusia di atas silinder tanah liat dan kini disimpan di British Museum London dan replikanya diletakkan di Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, New York. Ketika menyerang Babylon, beliau membebaskan 40,000 hamba dan tahanan Yahudi serta membenarkan mereka kembali ke Palestin. Because the people live all same together, and the Cyrus had three different symbols of the people must respect to the woman. Women must people respect them because they are bringing new people. They are holy people, and people must respect to women. And the second must
to respect to the farmer because they are going to work to feed the people. And the third, people must to respect to the religious people and to religion. These three things that Cyrus say that it's very important. Hakikatnya, ahli sejarah mengakui Zulkarnain mempunyai pribadi dan akhlak terpuji berbanding Alexander. There are some similarities between the two personalities. One of them is the name, Alexander Zulkarnain, because Alexander the Great, the Greek one, is always depicted on coins after his visit to Egypt with a corn of almond behind his ear. It's true, and we have it in coins, and we know that because for Alexander, the main reason why he came to Egypt is to visit the temple of this Ammon in Siwa and to declare himself as a legitimate son of a god, a divine god. And that's why he bear always the horn of Ammon behind his ear. And Alexander Zulkarnain mentioned in the Quran, the name, it's like that. He's the Alexander who bears the horns. But in Quran, Zulkarnain, it is a dual, that it means have two horns. But for Alexander the Great, he has only one horn. That's one difference between the two personalities. The other one, the similarities between both of them, that Alexander the Great, we know that he went till India. He opened his empire, extending from Turkey till the east, the western part. It's still the India, where he went there and occupied India. And from the Quran, we know that Alexander Zulkarnain went till this, or appeared in this area where Ya'juj and Ma'juj were there, and he was supposed or he built the, it's not supposed, it's true that he built a barrage there to prevent the evil for the country, for the people there. That is the only similarities, but both of them